So macam mana nak tahu kita punya skin type, apa jenis skin type yang ada, and macam mana nak cari produk yang sesuai. Okay, so let's get started. Okay, so kita buat what is your skin type ni bersama dengan Juvi Skincare. Juvi Skincare ni adalah plant-based skincare dan dia ada banyak clinical proven ingredient tau. So kalau korang nak tahu pasal Juvi, korang boleh stay tune lah. So hari ni kita nak cerita dulu pasal korang punya jenis-jenis kulit. Okay, so first one, what is your skin type? Okay, kita ada 5 jenis kulit. Okay, dari 5 ni, apa yang first? Kita tengok kulit yang first adalah kulit normal. Okay, so itu adalah yang first. And then second one, kita ada kulit dry, kulit kering. And then third one, kita ada kulit oily, iaitu berminyak. Dan kita ada combination skin. Okay, combination skin ni kepada yang tak tahu, dia ada 2 jenis kulit pada kulit ataupun ada 3. Ada area dia T-zone kering ataupun ada yang U-zone yang kering. And then dia campur dengan oily. So T-zone oily ataupun U-zone oily, dia salah satu lah. Then lastly ada kulit sensitive. Okay, so daripada 5 ni, macam mana nak tahu jenis kulit kita? Yelah, kita tengok ada 5, tapi kita tak sure mana satu ada kita punya kan. So dekat sini, saya nak tanya korang, siapa yang dah tahu dah jenis kulit diorang? Okay, kalau dah tahu boleh cuba komen kat bawah. Saya nak tengok sikit siapa yang dah tahu jenis kulit. Apa beza setiap jenis kulit ni? Okay, so first one kita go to normal skin. Okay, normal skin ni kita kena tengok dia punya sebum production. Sebum tu ada sejenis minyak. Dia dikeluarkan daripada kita punya sebaceous gland, iaitu kelenjar minyak dalam bahasa Melayu dia. So, apa itu sebum? Sebum itu sejenis minyak ataupun dia sejenis macam waxy substance. Dia dikeluarkan oleh kelenjar minyak kita untuk moisturizekan kulit kita, untuk hidrasikan kulit kita. Dan also dia untuk protect kita punya skin barrier and also kita punya overall skin. So maksudnya protect dari kuman luar, bakteria. Tapi sebum ni juga kalau tak dicuci dengan bersih setiap hari, dia boleh menyebabkan acne juga sebab dia membuatkan pori-pori kita tersumbat. So siapa-siapa yang ada banyak sebum, siapa yang jarang cuci muka tu, korang kena be prepare lah. Korang memang kena jaga kulit elok-elok sebab kalau tidak nanti lebih banyak acne yang ada. Bila ada banyak acne, korang pernah cuba tak bau korang punya muka? Korang mesti tak pernah kan? Yang tak pernah bau muka tu korang boleh cuba gosok-gosok hidung ni. Pernah tak ada bau? Itu sebab sebum yang ada kat muka korang tu tak dibersihkan dengan betul. So next, kulit yang kering. Kulit yang kering ni dia lack of sebum production or secretion. Maksudnya dia punya kulit tu tak mengeluarkan sebum yang mencukupi. So bila macam tu, tu yang boleh tengok kat hujung-hujung kita punya hidung ni kadang-kadang dia mengelupas dekat sini bahagian-bahagian yang kering. Selalunya perempuan lagi senang nampak lah sebab bila orang pakai makeup, bila kita letak bedak ke foundation ke akan nampak macam bercampur dekat situ sebab kulit kering. Tapi kalau lelaki pun boleh nampak, korang akan nampak macam kulit korang nak selalu nak mengelupas. And dia rasa pedih je dekat kawasan tu. So kalau kulit dah kering tu, make sure pakai moisturizer, jangan pernah skip. Okay, so sebelum kita masuk ke kulit seterusnya, siapa tahu kalau kulit berminyak ni kena pakai moisturizer juga ataupun tak payah? Sebab saya kata kalau kering kena pakai kan. So kalau berminyak kena pakai tak moisturizer? Kulit yang oily dia ada over secretion of sebum. Kenapa boleh jadi over secretion of sebum? Sebab satu, kulit tu tak boleh detect yang kulit korang ada moisture. So maksudnya moisture asli tu dari kulit tak ada. So bila tak ada, tu yang dia asyik keluarkan minyak. Dan dia tak boleh detect lagi, dia keluarkan lagi minyak. Dia tak detect lagi, dia keluarkan lagi minyak. Sebab dia tak rasa kulit korang tu dah moisture, dah hidrasi. So dari situ tu yang ada orang kata bila kulit berminyak macam boleh goreng kumpul ekor lah, boleh goreng pisang goreng lah sebab kulit korang dah terlalu berminyak. Kejap-kejap nak kena basuh, sebab dah lekik muka tu berminyak. Sebab apa? Kulit korang tak rasa yang dia ada moisture semula jadi. Sebab itulah kulit oily ni kena pakai moisturizer. Okey, saya tunjuk dekat korang. Saya tak tahu lah korang boleh nampak tak muka saya yang getik kat situ kan. Okey. Contoh korang dah ambil moisturizer korang letak atas kulit. Letak moisturizer atas kulit. Okey, macam ni.
dia form satu barrier antara kulit dengan benda luar, betul tak? So maksudnya dekat atas pori tu pun dia dah ada satu barrier, iaitu moisturizer. So bila korang dah letak moisturizer dekat atas, and kulit korang dah boleh automatic detect yang kulit ada moisture sebab dia dah tutup. Dia dah lock macam ni Dia dah lock macam ni. So kalau dah lock macam ni, benda daripada dalam boleh keluar tak? Maksudnya benda dari dalam tu sebum boleh keluar tak? Kalau keluar pun boleh lepas sikit-sikit je. So maksudnya dari situ, bila korang dah pakai moisturizer, korang dah lock kulit korang dengan moisture, oil daripada dalam, sebum daripada dalam tak boleh keluar. So dia mengurangkan kadar sebum yang keluar. So kulit korang pun jadi less oily. So sesiapa yang rasa tak payah pakai moisturizer tu, korang kulit oily, kena cuba pakai moisturizer. Bila korang cuba pakai moisturizer, korang akan perasan yang kulit korang akan jadi less oily. Kisah kulit apa-apa pun, kering, normal, oily, kombinasi sensitif, semua kena pakai moisturizer. Okay, sebab apa saya cakap? Okay, untuk skincare yang basic, kita kena pakai cleanser, moisturizer dan sunscreen. Okay, so ini tiga paling penting. So moisturizer tu adalah yang paling penting. Contohnya kalau macam kita lepas basuh muka, malas tak pakai skincare lain, pastikan always pakai moisturizer. Pencuci muka boleh pakai 2 kali lah, means pagi atau malam, pagi dan malam. Kalau macam jenis kulit kering, saya saran pakai malam sahaja sebab kulit kering dia akan menyebabkan kita nampak lebih kusam kalau basuh pagi. Tapi kalau rasa kulit tu berminyak, rasa macam bangun tidur tak bersih lah kulit, so saya saran memang pakai 2 kali sehari. Kalau korang memang jenis suka basuh muka, 3 kali pun tak ada masalah. So pagi, petang, malam. Lepas malam tu pastikan korang cuci pakai pencuci tau. And then pakai moisturizer setiap kali lepas basuh muka. Itu paling penting. Okay, so next kita ada combination skin. Okay, so combination skin ni dia boleh jadi kering, boleh jadi normal in some area and oily in others. So macam yang saya cakap tadi, boleh jadi T-zone dia kering, U-zone dia berminyak, ataupun T-zone dia berminyak, U-zone dia kering. So dekat sini, okay, ramai orang Malaysia macam saya sebutkan tadi ada kulit kombinasi. Okay, dalam Malaysia ni kenapa ramai orang purata lah? Ramai orang ada kulit kombinasi sebab satu, cuaca kita panas, hujan, lembap. Bila panas, hujan, lembap, so kulit kita memang satu, dia akan oily juga. Tapi bila panas, dia akan jadi kering. And then the third one, lembab. So lembab ni boleh menyebabkan oily, boleh menyebabkan kering. Apa yang untuk kulit adalah sensitif. Okay, kulit sensitif ni korang boleh tengok kalau kulit dia ada merah-merah yang nampak macam pedih. Dia bukan merah-merah yang macam sebab kulit cerah tau, dia merah yang sebab pedih. Korang boleh bezakan, contohnya kalau macam orang tu baru keluar pergi berjemur kejap bawah matahari ataupun ada aktiviti bawah matahari, tiba-tiba dia masuk dalam, kulit dia macam terbakar. Korang boleh nampak pedih dia. So ini adalah kulit sensitif. Okay, kulit sensitif ni dia perlu mencari skincare produk yang sesuai untuk sensitive skin. Sangat penting sebab sensitive skin ni tak boleh pakai yang high in chemical, tak boleh pakai chemical yang pelik-pelik yang tak pernah didengari, yang ataupun kandungan alkohol yang tinggi, tak boleh. So korang kena cari apa tu orang panggil skincare line yang tak ada all that thing, tak ada paraben, tak ada high chemical, tak ada alkohol kalau boleh, sebab kulit sensitif ni dia senang breakout, dia senang ada jerawat, dia senang ada jeragat, dia senang kering, senang mengelupas. Kulit sensitif ni orang kata lebih dia macam kulit bayi, sangat lembut, dia sangat sensitif. So kita kalau nak cari produk untuk kulit sensitif ni, kena cari yang boleh untuk all skin type, lagi-lagi sensitive skin. So korang dah tahu tak korang punya jenis-jenis kulit, atau korang mesti tak sure? Okay, kalau still tak sure, saya nak minta korang ambil cermin. Boleh tak korang ambil cermin and kita check sama-sama jenis kulit kita. Okay, so first one, macam mana kita nak tahu jenis kulit kita? Okay, cara yang paling mudah adalah untuk kita tengok saiz pori. Okay, so kenapa kena tengok saiz pori? Sebab saiz pori ni menentukan berapa banyak sebum yang keluar pada kulit dia. So maksudnya kalau
Saiz dia besar, banyaklah sebum. Saiz dia kecil, kuranglah sebum. Okay, so dah ready cermin. Okay, so kita tengok nombor 1. Ada tak yang dekat sini dia ada small to non-visible pores? Okay, cuba tengok kat bahagian dahi ke, bahagian pipi sini ke ataupun bahagian dagu. Ada tak yang small to non-visible pores? Maksudnya pori dia tak nampak sangat pun. Okay, dah kaji Okay, saya dah kaji. Saya tengok saya dekat bahagian sini, bahagian dahi dan juga bahagian dagu. Kat sini saya punya pori small to non-visible. Maksudnya dekat sini memang kawasan sini kering. So bila kawasan sini kering, saya selalu mengupas dekat sini dan tepi-tepi hidung sini. So bila pakai makeup tu memang selalu mengupas. Jadi saya selalu pakai moisturizer. Lagi-lagi bila malam, saya selalu buat apa tau? Saya selalu pakai moisturizer yang agak tebal. Dia jadi macam sleeping mask. Bila kita buat sleeping mask, kulit kita akan jadi lebih fresh bila bangun. Lebih segar sebab dia lebih moisturize. Okay, then next. Visible to large punya pori size. Okay, kita tengok dekat kulit. Tengok saya nak tengok dekat sini sebab dahi dah tahu kan. Saya nak tengok ada tak? Dekat sini tak nampak lah dalam kamera ni kan. Dekat kawasan sini lah terutamanya pori saya agak besar. So dekat sini saya oily. So bila oily dekat sini, kalau saya pakai kan, kalau pakai makeup ini sekarang kena pakai mask. Selalu yang makeup kat sini tanggal sebab oily. Okay, dia kalau pakai mask, dia sekarang tengah famous mask ni. So maksudnya dia pakai mask dan tiba-tiba kulit dia banyak jerawat. Okay, ini disebabkan oleh kulit tak ada moisture. Macam saya terang tadi, untuk kulit oily, dia satu barrier yang lock kan. Lock and sebum tak boleh keluar. Okay, ni sama macam pakai mask. Kita dah tutup macam ni. Okay, so maksudnya kita dah tutup moisture daripada luar. Okay, dah tutup macam ni. Tapi kulit kita ni kering. Kering tu oily, tak ada moisture lah. And then kita dah tutup moisture luar, kita dah tutup macam ni. Yang ada hanyalah moisture daripada mulut. Mulut kita kan banyak kuman, tak kisahlah mulut wangi ke, mulut busuk ke. Tapi kan tetap banyak kuman kan sebab kita makan lah apa semua. So bayangkan moisture yang daripada kuman tu, daripada mulut tu yang dah terperangkap kat sini. Kulit korang kering, tak ada any moisture yang lock. Means kan saya cakap kalau dah lock, yang luar tak boleh masuk, yang dalam tak boleh keluar. So kalau dia tak ada yang lock, dia dah terbuka macam ni, dia tak ada hidrasi daripada dalam, so dia tak boleh keluar. And then dia tak boleh nak ambil yang daripada luar yang bersih, so dia kena ambil yang dalam mask tu. Bila dia serap yang dalam mask tu, semua bakteria, kuman, semua terperangkap dalam pori. Itu yang mendatangkan jerawat sebab pakai mask. So dia maksudnya dia menyerap moist yang kotor. Dia bukan menyerap moist yang bersih. So untuk elak dapat jerawat sebab pakai mask, pastikan korang pakai moisturizer. Sebab kenapa bagus ada kita menggunakan produk yang berasaskan tumbuh-tumbuhan adalah satu, sebab dia kita tahu dia tak contain in high chemical level. So bila tak contain in high chemical level, it's safe for skin. Sensitive skin ataupun kulit yang takut pedih, takut yang orang-orang yang takut menggunakan banyak chemical. Orang kata muka jadi lawa. Mestilah itu fungsi utama kita pakai skincare kan, nak jadi lawa, kulit nak jadi sihat. And then Cik Miza kata selamat organik. Betul, dia selamat sebab apa? Dia plant based, dia tak contain high chemical lah macam saya cakap tadi. Okay, so Juvi Skincare ni dia formulated with clinical proven plant-based active ingredients. Okay, apa maksud clinical proven tu? Maksudnya ingredient yang kita gunakan dalam ni semuanya telah terbukti keberkesanan dan juga keselamatan dia. So bila terbukti tu semua, itu yang bagus. Bila terbukti, korang boleh nampak dia, apa yang kita cakap produk tu bagus tu, dia ada bukti. Bukan kita just cakap je. Dia ada bukti yang benda tu memang bantu untuk sekian-sekian masalah. Itu maksud clinical proven. So lagi-lagi bila kita guna clinical proven, plant-based active ingredients. So maksudnya bukan saja kita guna yang tumbuh-tumbuhan, tapi ingredient tumbuh-tumbuhan yang kita pilih ni semua dah ada clinical proven. Okay, so korang mesti nak tahu kita guna bahan apa. Okay, so kita panggil prickly pear cactus ataupun nama saintifik dia adalah aqua cacti. Okay, so ingredient ni dia datangnya pada Switzerland.
So bila datangnya daripada Switzerland, okay, daripada sana kan banyak produk kecantikan yang dah dicipta, dah dibuat. So memang kita pilih yang terbaik. Maksudnya orang selalu ramai gunakan aloe vera. Orang selalu dengar aloe vera untuk hidrasi aloe vera. Tapi kita nak cari something else yang boleh menambahkan lagi. Maksudnya aloe vera kita dah tahu bagus, tapi kita nak cari something else yang lebih bagus. Lebih bagus, boleh tambah lagi kita punya tahap moisture tu lagi tinggi. Okay, so apa yang saya rasa paling best lah pasal Juvi plant-based skincare ni adalah dia sesuai for all skin type. Kenapa best? Sebab macam saya sebut tadi, kita ramai yang kulit kombinasi. Betul tak? Yang ramai yang tengok dalam ni semua kulit kombinasi kan? So korang mesti pening mana nak cari skincare line yang bersesuaian dengan kulit korang. So korang tak payah risau lagi. So it's suitable for all skin type. So tak payahlah korang nak beli 2-3 produk untuk contohnya 2-3 pencuci, 2-3 toner sebab kulit korang jenis lain-lain. Korang just pakai satu line je, korang dah boleh dapat dah yang sesuai untuk seluruh muka. Tak boleh nak membazir duit untuk beli 2-3 produk yang sama untuk function kulit yang berbeza. Okay, dan juga Juvi ni dia contain super amazing property of soothing and healing by blocking stretch markers of sensory nerve cell. Okay, apa maksud dekat sini? Okay, kita akan move on. Okay, siapa dekat sini yang umur dah nak dekat 30 series, 40 series and risau sangat-sangat kulit dah start ada garisan-garisan halus, ataupun yang 20 series tapi dah nampak dah ada garisan-garisan halus kat sini. Siapa ada? Ya betul, all skin type, semua jenis kulit boleh guna. Tak kisahlah kering ke, oily ke, normal ke, sensitif sekalipun boleh pakai sebab dia plant-based. Dia plant-based, sensitive skin pun boleh pakai. 30 series Cik Miza. Dah ada ke garisan-garisan garisan dekat kulit wajah tu? Saya sendiri pun 20 series pun takut ada garisan-garisan halus. Sebab yelah masih muda lagi, tak masuk 30-an lagi. Okay, kenapa saya tanya siapa yang dah ada tu kan? Sebab yang bestnya pasal Juvi Skincare ni, kita kan menggunakan Aquacectin ataupun Aquacectin ni nama saintifik dia adalah Opuntia ficus indica stem extract. Okay, itu dia punya nama saintifik lah. Nama panggil manja kita panggil Aquacectin. So Aquacectin ni dia block the release of stress markers from sensory nerve cells in the skin, calming and soothing irritated skin. Okay, so apa maksud dia blocks the release of stress markers from sensory nerve cell? Okay, itu maksudnya dia menghalang daripada keluarnya garisan-garisan halus, garisan halus yang disebabkan oleh stres. Okay, stres ni bukan datang pada kita stres minda saja. Stres punya environmental factor, maksudnya cuaca ke, udara ke, pemakanan ke, masalah apa-apa. Kalau kita selalu berfikir sambil berkerut, maksudnya kita tak marah ke, tak stres ke, tapi kita berfikir kita berkerut. Ataupun kita selalu buat aktiviti yang macam tarik mata ni ke, aktiviti yang selalu membuatkan kulit kita lebih senang berkerut. Opuntia ficus indica ni ataupun Aquacectin ni dapat mengurangkan risiko kita untuk mendapat kerutan halus pada umur muda. Okay, so itu yang best, iaitu sebab apa? Aquacectin ni dia punya main function adalah anti-aging. Kenapa saya cakap anti-aging? Sebab satu, dia boleh menghalang keluarnya kerutan halus. Aquacectin ni dia boleh serve and calm irritated skin. Maksudnya macam saya cakap tadi, kulit-kulit yang sensitif yang senang terbakar tu boleh, semua tu boleh relax dah, boleh tenang, boleh apa, kalau contohnya muka dia nampak sangat-sangat pedih ni, lepas dia pakai je produk yang ada Aquacectin ni, dia boleh relax lah kulit dia. Protect against environmental stress factor macam saya sebut tadi lah. Kita boleh stres ni bukan sebab kerja je, kita boleh stres sebab pasal sekitar udara, pemakanan ataupun apa-apalah, apa-apa sahaja penyebab yang boleh streskan kita punya kulit. Terlalu panas ke, ataupun terlalu kering ke, terlalu berminyak, tu pun boleh menyebabkan kulit yang stres. So ni dia boleh protect against environmental stress factor. And next one, dia hydrate deeply with long lasting effect. So dekat sini kita boleh tahu, walaupun macam saya sebut tadi lah, aloe vera kita dah tahu dah,
dia memang boleh hydrate kulit dengan sangat bagus, ramai orang dah pernah guna. Tapi kita nak something yang boleh tahan, yang ada lebih tinggi kandungan dia punya moisture and also tahan lebih lama. So bila kita ni kita ada hydrate stably with long lasting effect. Okay, macam tadi Cik Miza ada tanya pasal kenapa bila pakai mask ada jerawat kan. Okay, so ni bila kita dah hidrasi kulit kita, kita dah lock kulit kita, kita mesti nak benda tu kekal terkunci lama. Takkan kita nak kunci 2-3 jam je, kita mesti keluar kerja ke, ataupun kalau macam yang Islam nak tunggu waktu solat kan, berapa jam dah tu kan. So mesti kita nak at least yang boleh lock 6 jam. 6 jam ke atas itu dah sangat bagus. Sebab apa? Bila dah boleh lock lama macam tu, kulit kita ni takkan cari moist lain. Bila cari moist lain tu yang susah, ni kulit kita jadi banyak masalah, kering, mengupas, and then ada juga yang banyak jerawat. Sebab fungsi utama dia kena pakai moisturizer. Moisturizer dapat membantu banyak. Okay, and then Aqua Actin, dia punya last fungsi dia adalah untuk menganjarkan kulit. So bila menganjarkan kulit, kembali kepada fungsi utama, anti-aging. So bila kulit lebih anjar dan kulit pun lebih cantik, nampak awet muda. So walaupun contohnya umur dah 40 tahun ke 50 tahun ke, nampak macam 10 tahun lagi muda. So siapa tak suka kan macam tu. Sekarang lelaki pun nak jaga kulit, nak nampak muda, betul tak? Okay, so kat sini dulu saya terangkan untuk UV skincare. So sesiapa yang nak tahu lebih lanjut pasal produk apa yang kita ada, okay, dalam ni ada produk-produk apa and function setiap produk tu, and then kenapa saya boleh cakap dia pakai clinical proven active ingredients, itu korang kena stay tune untuk next live. Dekat next live tu nanti saya akan lagi tekankan setiap produk UV dan juga dia punya clinical research dia. So dekat situ kita boleh tengok lah. So dah tahu kulit korang, so korang dah tahu masalah kulit, so korang kena tahu pula in the next live produk apa yang sesuai